أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bacalah tadi ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin ya. Dan ia Allah telah mengajar akan Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu ia berfirman, Tuhan kata kepada malaikat, terangkanlah kepada aku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Tuhan, Subhanak, Maha suci engkau. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, maka Allah pun berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat malaikat iblis. Ia enggan dan takabur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Kita baca ayat yang terdahulu. Allah mengisyaratkan kepada malaikat, dia nak jadikan satu makhluk, dia namakan manusia. Bermula dengan Adam AS. Makhluk ini akan ditugaskan di atas muka bumi. Malaikat yang sangat taat pada Allah Ta'ala, berebut nak tunaikan perkataan Allah, berlomba. Itu sifat mereka. Tanya Tuhan, adakah nak jadikan makhluk itu melakukan kejahatan? Berperang, tumpah darah. Dulu adalah makhluk duduk di bumi, jin, sebelum daripada ini, berperang, tumpah darah. Adakah macam tu juga? Mengapa tak suruh kami yang baik, yang beribadat, tak makan, tak minum, tak tidur, malaikat ni, tak kahwin, tak ada anak, sepenuhnya? Tuhan kata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kerana tugas di bumi itu tugas khilafah. Khilafah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan din, menegakkan Islam, ajaran Allah, perintah Allah. Menegakkan perintah Allah dan mengurus dunia dengannya. Bukan saja ibadat, bukan saja semayang, bukan saja tasbih. Di sana ada pohon kayu, ada pertanian, ada galian, ada macam-macam yang Tuhan buat untuk membolehkan makhluk
yang mengurus benda-benda yang ada di atas muka bumi. Malaikat makan tak, nak tanam pun tak tanamlah. Malaikat tak makan, tak minum. Tak perlu kepada kapal terbang, tak perlu pada apa. Kejadian dia boleh pergi dengan sendiri begitu saja. Tuhan jadikan begitu. Untuk mentadbir dan mengurus bumi mestilah makhluk yang ada tubuh badan. Bukan gaib macam malaikat. Yang ada sifat nak pada benda itu. Dan sifat-sifat yang ada akal. Natang tak boleh, tak ada akal. Gomor belaka. Tak ke dalam pagar orang pun lapak masuk. Tak ada haram pada dia. Tak ada sepadan menatang ni. Manusia ada sempadan. Boleh mengurus dan bijak dengan akal. So, jadikan manusia itu boleh menjinakkan gajah yang lebih besar. Boleh mentadbir kilang yang besar, kapal yang besar. Dibuat besi, macam-macam. Allah. Manusia boleh urus benda yang besar ini. Ini kemampuan manusia. Yang tidak ada pada malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Dan Allah mengajar Adam nama-nama semuanya. Ulama khilaf, ada kata nama-nama tu nama menatang. Ada kata nama-nama tu nama buah-buahan, biji-bijian. Nama belaka lah. Semua nama-nama yang perlu bagi kehidupan manusia dan urusan manusia atas muka bumi. Tanya malaikat, ini apa? Ini apa? Ini apa? Malaikat tahu dia jawab. Sum'aradhum 'alal malaikah. Kemudian Tuhan pamerkan kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Silakan bercerita pada aku, ni benda apa, benda apa, benda apa. Apa benda ni? Kalau kamu benar, mu nak jalan tugas sangat, mu tahu sangat, hasil dia jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat yang sangat taat jawab dengan beradab. Ini adab malaikat di hadapan Tuhan. Akhlak malaikat yang sangat taat kepada Allah. Rendah diri. Qalu, mereka berkata, subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan. Engkau Tuhan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maha suci daripada kelemahan. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada ilmu kepada kami melainkan apa yang engkau hajar pada kami wahai Tuhan. Apa yang ada pada kami ni, apa yang engkau hajar pada kami saja kami tak tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mengetahui. Al-alim, maha mengetahui, yang maha ilmunya tak terhingga. Al-hakim, yang maha bijaksana. Semua Tuhan buat tu bijaksana belaka. Bukan saja Tuhan buat benda yang suci, termasuk benda yang najis. Babi, tahi yang najis, ada hikmat. Tuhan maha bijaksana. Ada tujuan belaka. Yang bersih digunakan. Yang najis jadi baja. Untuk melahirkan bersih pula. Itu kekuasaan Allah. Engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana wahai Tuhan kami. Qala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Lalu Tuhan berfirman pada Adam, wahai Adam, ceritakan apa benda ni? Apa benda-benda ni? Tuhan dah hajar pada Adam. Beri ilmu pada Adam. Ilmu yang tidak ada pada malaikat. Setelah Adam menceritakan nama-nama semuanya, Adam boleh jawab soalan Allah Ta'ala pada Adam. Adam boleh jawab, malaikat boleh jawab. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tuhan kata kepada malaikat, tidakkah aku sudah kata kepada kamu? Aku sudah permankan kepada kamu, aku mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan bumi
Semua yang nyata, yang tersembunyi, yang tak nampak di atas langit dan bumi, aku tahu belaka. Bukan sahaja yang besar, yang kasar, yang nampak, yang gaib. Yang tak dinampak dengan mata kasar, malaikat pun tak nampak. Tuhan tahu. Bukan sahaja yang ada di bumi, yang sempit, yang kecil, banding dengan bintang-bintang tu, termasuk seluruh langit. Itulah ilmu Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Macam mana? Maksud aku nak gagal ilmu macam mana? Begitulah Allah Ta'ala. Kalau suka macam kita juga, bukan Allah Ta'ala tu. Tak betul lah. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana, maha adil, mengetahui segala-galanya. Allah melantik manusia hidup di atas muka bumi dengan sifat-sifat yang tidak ada pada malaikat. Manusia menjalankan tugas di atas muka bumi yang ada roh, yang ada akal, yang ada nafsu, dapat mengawal nafsunya. Akalnya bijak, rohnya kuat dengan Allah Ta'ala. Lebih tinggi daripada malaikat yang muqarrabin. Rasul-rasul yang dipelihara oleh Allah dengan ilmu, dengan akal, dengan wahyu, dengan bijaksana, ada nafsu. Dapat menahan nafsu dia. Sama ada nafsu makan, nafsu syahwat, lelaki dan perempuan. Rasul-rasul boleh kawal diri. Mengapa Nabi boleh kahwin ramai lebih pada pak? Nafsu Nabi memang Tuhan jadikan besar, kuat. Mengapa dia boleh ramai, kita tak boleh macam dia juga? Kita tak boleh nak kawal macam kita kawal. Ini keistimewaan Nabi. Boleh mengawal manusia yang ramai. Tak ada bermanusia yang lain. Dengan hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki. Dia berkahwin dengan berbagai-bagai kabilah. Dia menguasai kabilah-kabilah isteri dia ini. Ini bukan sahaja hawa nafsu, tetapi hikmat menegakkan agama lebih daripada yang lain. Kena faham. Bukan hak nafsu-nafsu saja. Hak bijaksana Nabi lebih bermalaikat. Dalam perkara yang tidak ada pada diri malaikat. Menjadikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu mengatasi martabat malaikat-malaikat di langit. Nabi-Nabi ada nafsu, ada akal, tapi tidak mengerjakan dosa. Macam malaikat tak mengerjakan dosa, nafsu tak ada. Nafsu tak ada malaikat. Tak macam manusia. Nafsu makan tak ada, minum tak ada. Kerana itulah bila Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin, dia suruh anak saudara Nabi Lut berdakwah di negeri Sadum. Penduduk Sadum melakukan ribat. Tak dengar Nabi Lut, malaikat turun untuk menurunkan bala. Rombongan malaikat diketua oleh Jibril turun kat Nabi Ibrahim, merupakan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda yang segak, yang kacak. Ibrahim tengok orang muda ni, lalu Ibrahim pun terus melih lembu. Anak lembu yang lembut dagingnya dipanggang. Anak lembu ni sayanglah, anak melih dah. Nak meraihkan tetamu, sembelih anak lembu. Suruh isteri dia hidang. Sudah masuk, jemput malaikat. Tangan mereka tidak boleh mencapai makanan itu. Kerana mereka makhluk yang tidak makan. Bila Ibrahim tengok tangan tak boleh nak ambil makanan, Ibrahim pun rasa takut. Gerun. Malaikat kata, kami adalah utusan-utusan Allah. Kisah dalam Quran. Untuk membinasakan kaum Lut yang durhaka, mengerjakan maksiat. Nabi Isa AS dilahirkan dengan ibu yang tidak ada ayah. Allah Ta'ala tugaskan malaikat Jibril berjumpa dengan Maryam. Berjumpa dengan seorang lelaki, pemuda yang kacak, yang lawa. Ujian pada Maryam AS. Maryam yang tidak nazarkan oleh ibu dia beribadat di Baitul Maqdis. Duduk tengah tempat ibadat, Tuhan tunjuk kelebihannya, karamah dia, buah Maryam pemuda yang lawa.
Pemuda ni kata, aku nak beri anak padamu. Kata dia, aku tidak berzina. Maryam kata, aku bukan orang jahat. Malaikat, aku ni utusan Allah. Utusan Allah. Allah utuskan aku untuk beri anak padamu. Maryam kata, bagaimana? Aku seorang yang baik. Ibu bapa aku baik. Nak buat kerja jahat. Malaikat kata, Tuhan Maha Berkuasa. Kun fayakun. Tuhan kata jadi, maka jadi. Maka Jibril alaihi salam meniupkan roh. Meniupkan, bukan bersetubuh macam lelaki, tidak. Kerana malaikat tidak ada nafsu, tak ada syahwat macam manusia. Maryam melahirkan Nabi Isa dengan tidak ada ayahnya, dengan kun fayakun. Kita orang Islam wajib percaya. Orang Yahudi kata Siti Maryam berzina, jahat. Ini orang Yahudi. Kristian kata tak, Siti Maryam ni bini Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan. Begitu pula. Dua-dua sesak belaka. Ini kita kena faham. Di sini kekuasaan Allah yang Qasas sebut dalam Quran. Tuhan jadikan manusia itu mengatasi malaikat kerana roh dan nafsu, tetapi taat pada Allah Ta'ala. Tuhan kata, wa a'lamu ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Setelah berlaku peristiwa itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan apabila kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Bukan sujud ibadat. Sujud menghormati Adam alaihissalam. Diharamkan sujud kepada lain daripada Allah Ta'ala. Syariat kita tidak membenarkan sujud lain pada Allah Ta'ala. Hormat kau orang yang lebih pada hak rokok. Ada orang kita ni rainya sangat. Ulu tak rokok. Itu tak boleh, makruh. Kalau tahu haram, tidak boleh. Nak lalu-lalu dalam majlis. Jangan sampai rokok. Itu diharamkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kena faham. Tapi kerana jahil tak apalah. Tak erti. Hormat kau orang sampai rokok. Tak boleh. Sembah raja, sembah siapa dia, tak boleh. Lebih pada hak rokok. Tidak boleh. Diharamkan oleh syariat. Syariat Nabi zaman dulu, dibolehkan hormat siapa? Sujud. Dia nasahkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu, Tuhan suruh malaikat sujud. Malaikat sujud illa iblis. Malaikat iblis. Iblis tak sujud. Adakah iblis malaikat? Iblis malaikat? Tidak. Dalam Suratul Kahfi menyebut kana minal jin. Iblis daripada jin. Suratul Kahfi menafsirkan ayat ini. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Dikatakan iblis adalah pemimpin. Awal ditugaskan untuk menyerang jin-jin yang melakukan kejahatan di atas muka bumi. Kata begitu. Kejayaan dia Tuhan angkat dia ke langit, duduk sama malaikat. Itu mengikut Ibnu Katsir dan tafsirnya. Ada riwayat mengatakan iblis ni ketua jin yang kafir, yang jahat. Malaikat tawan dia. Tawan dia. Ada ulama nama Azazil. Itu dalam cerita Israiliyat. Orang Yahudi kata nama Azazil. Tak, Azazil ni perkataan Ibrani, bukan bahasa Arab. Ikutlah nama apa-apa, asal dia iblis dulu lah, nama apa-apa pun. Maka dibawa naik ke langit. Satu riwayat mengatakan dia pemimpin yang menyerang. Diberi martabat yang tinggi. Riwayat mengatakan tidak, dia ditawan oleh malaikat. Naik atas langit bersama malaikat, duduk dalam syurga, tengok neraka, syurga tengok, neraka tengok dah. Kuat ibadat. Diriwayatkan dalam kitab-kitab iblis ni sangat taat pada Allah Ta'ala, sehingga mengkagumkan malaikat. Duduk bersama dengan malaikat, boleh bercakap dengan Tuhan macam malaikat juga cakap dengan Tuhan. Hebatnya iblis ni, tak boleh banding dengan ulama-ulama yang berasa dia hebat sangat di atas dunia. Tak boleh banding. Bila Tuhan suruh sujud pada Adam,
Usjudu li Adam. Sujud kamu semua. Fasajadu. Semua malaikat sujud. Ila iblis. Iblis tak mau sujud. Iblis tak mau sujud. Pasal apa? Aba, enggan, wastakbara. Sombong. Enggan dan sombong. Enggan, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Wastakbara, sombong. Apa makna sombong? Merasakan diri lebih pada orang. Lebih pada orang. Tuhan kata betapa tak sujud, disebut dalam surah yang lain. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, maksud aku sujud ke dia? Engkau aku jadikan aku lebih pada dia. Engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Adam daripada tanah. Aku lebih pada dia. Mengapa nak suruh aku sujud? Ini berasa diri dia lebih. Berasa diri dia lebih. Kalau orang tu ubah pakat diri pun dah. Dia ubah pakat dia diri lebih. Beli baju askar, tok bintang banyak, kita ubah diri. Suruh orang akad tabik. Orang takut kita akad tabik. Bodoh. Bubuh gelarang-gelarang bijak. Kita ubah diri. Ini iblis ni. Rupanya bodoh iblis ni. Cerdik tipu orang. Tapi sifatnya bodoh. Tengok dah syurga. Tengok dah neraka. Kena Allah Ta'ala. Boleh bercakap. Pasal apa? Mudah sujud. Boleh cakap ke Tuhan. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada dia. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Boleh bercakap. Kita tak boleh cakap dengan Tuhan. Semayang kita bercakap. Tak dengar Tuhan jawab apa. Cukup dengan Nabi menceritakan. Iblis boleh bercakap, berdialog dengan Tuhan. Tiba-tiba ada sifat takabur dalam diri dia. Sifat ekor dalam diri dia. Dengan sifat ini, Tuhan kata, kafir. Satu perintah saja sujud. Tuhan suruh sujud. Satu perintah sujud. Pasal apa? Perintah sujud ni tak betul. Musuh sujud tak betul. Hak kafir lah ni, bukan saja sujud, bab-bab lain tak percaya. Banyak bilang beratus. Lebih kafir pada iblis lagi. Ini kena sedar. Enggan perintah Allah Ta'ala. Di sini, Allah Ta'ala tunjuk depan Adam AS. Secara terbuka. Perbezaan di antara makhluk malaikat yang taat, yang tawaduk mengendah diri kepada Allah Ta'ala. Tuhan tanya nama apa, Iblis kata, malaikat kata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhan, kami tak boleh jawab. Tak ada ilmu pada kami, malaikat sekadar engkau beri pada kami. Engkau lah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ini sifat rendah diri malaikat pada Tuhan. Iblis ni dah aku lebih. Aku lebih pada dia. Ini. Dia kata, dia daripada api, lebih pada tanah. Dia tak sedar, ambil tanah, letak atas api, mampu api. Mampu api, dalam sangat. Ambil air, siram atas api, mampu api. Lebih apa? Tak boleh lebih, malaikat dicampur. Kekuatan api, kekuatan tanah, kekuatan air, kekuatan, semua dicampur. Bukan dia seorang. Kalau api saja, tak boleh buat apa. Campur semua. Ini kelemahan makhluk. Tak betul Iblis mengatakan, Iblis mengatakan api lebih. Tidak. Semua ada kelebihan. Api ada kelebihan. Tanah ada kelebihan. Angin ada kelebihan. Air ada kelebihan. Tak boleh tiap-tiap satu dia lebih. Tidak boleh. Tuhan menentukan kedudukan masing-masing. Tuhan tunjuk pada Adam ini. Hak ni malaikat. Baik. Sifat dia tawaduk, rendah diri, mengaku tak tahu. Orang ni iblis. Mau tengok dua ni. Mau nak ikut mana? Nak ikut perangai malaikat ke? Nak ikut perangai iblis? Ini berlaku ujian di atas muka bumi. Bila Adam duduk atas muka bumi. Berlaku pertarungan di antara mereka yang ikut sifat baik macam malaikat. Walaupun dia bukan malaikat. Sifat yang jahat macam iblis. Cerdik tapi bodoh.
Bijak tapi bodoh. Tak dapat hidayah. Pasal apa jadi begini? Tidakkah makrifat dia? Makrifat lah. Orang ahli tasawuf kata makrifat. Kenal Allah Ta'ala hebat. Boleh bercakap dengan Tuhan. Nampak syurga masuk, nampak neraka. Tengok dengan mata. Pasal apa iblis jadi begini? Itu hidayah kepada Allah Ta'ala. Tuhan beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Hidayah ini kepada orang yang merendah diri. Orang yang khusyuk. Orang yang sombong, yang takabur. Tuhan tak beri hidayah. Tuhan tidak bersalah. Tuhan betul. Tuhan benar. Sepanjang masa. Hidayah diberi kepada mereka yang layak. Mengapa? Orang ni, dia pandai, dia cerdik, dia bijak, ilmu dia banyak. Perangai dia kita pasal apa? Tak dapat hidayah. Pasal apa? Boleh jadi dalam hati dia serupa dengan iblis. Aku pandai pada orang, aku cerdik pada orang, aku tahu pada orang. Tak dapat hidayah. Ini hidayah sangat penting. Kerana itulah tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah pada kami ke jalan yang betul. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanan sepuas-puasnya apa yang kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Setelah itu, maka syaitan menggelicirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa mati. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah yang amat pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Setelah Allah menunjukkan di hadapan Adam alaihissalam kejahatan iblis yang sombong dan takabur, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sujud pada Adam, menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kerana sifat sombong yang ada di dalam diri iblis itu. Dalam masa yang sama Adam menyaksikan sifat malaikat yang mulia, yang sangat taat akan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang sangat mulia, tidak mengerjakan dosa sekali-kali. Tidak ada nafsu dalam diri mereka. Tidak lelaki, tidak perempuan. Tidak makan, tidak minum macam manusia. Hidup di alam gaib. Boleh bertasyakul. Boleh berubah makhluk bila nak berhubung dengan manusia. Allah Ta'ala izinkan. Mereka sangat taat kepada Allah. Mereka mengaku mereka tidak ada ilmu, melainkan ilmu yang diajar oleh Allah. Dan Allah memberi ilmu pada Adam AS. Ilmu yang berkait dengan nama-nama yang ada di bumi untuk kehidupan di atas muka bumi ini. Malaikat mengakui layaknya Nabi Adam untuk berada di bumi, menjadi khalifah, memakmurkan bumi, mentadbir dengan syariat Allah. Malaikat menerima, patuh pada Allah Ta'ala. Kepatuhan itu dibuktikan dengan sujud yang diperintah oleh Allah. Sujud pada Adam, perintah yang khusus, walaupun tak boleh sujud melainkan kepada Allah. Allah Ta'ala suruh sujud, malaikat sujud, mengikut perintah Allah Ta'ala, bukan bertuhankan Adam, tidak. Iblis menunjukkan takabur dan sombongnya. Setelah disaksikan itu semua, Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha gharadan haitsu syi'tuma. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu bersama isteri kamu di dalam syurga ini. Terdapat kekhilafan para ulama bila dijadikan Hawa. Mereka tidak pertikai Hawa dijadikan tulang rusuk Nabi Adam AS. Allah Ta'ala tidak jadikan Adam hidup keseorangan. Adam mengantuk dan ditidurkan. Di masa itulah Allah mencabut dari tulang rusuknya. Dia salut daging, dilahirkan manusia perempuan di sisi Adam AS. Anak bangun tengok duduk atas kepala dia seorang perempuan. Allah Ta'ala jadikan berkasihan di antara satu sama lain. Dicipta Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala jadikan begitu antara Adam dan Hawa, hidup berpasangan. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggal dalam syurga ini. Ulama khilaf dijadikan Hawa sebelum masuk ke syurga atau setelah ada dalam syurga. Tak jadi masalah, duduk baloh, tetap baloh lah. Itu Allah Ta'ala buat jadual. Ulama-ulama sudah baloh. Ada ulama kata dicipta sebelum masuk ke syurga. Setelah Hawa ada dua suami isteri, barulah masuk dalam syurga dua-dua. Ini pendapat yang sahih, yang lebih kuat, berpandu kepada zahir ayat ini. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, wahai Adam, tinggal kamu dan isterimu dalam syurga ini. Dah itulah dijadikan dulu di luar daripada syurga dan suruh masuk. Ada ulama mengatakan dok, Hawa diciptakan di dalam syurga setelah Adam duduk dalam syurga. Dalam syurga tidur, setelah Hawa ada dekat dia, dicipta oleh Allah Ta'ala bertulang rusuknya. Diciptakan daripada lelaki yang tiada perempuannya. Adam diciptakan tak ada lelaki dan perempuan. Nabi Isa diciptakan daripada perempuan, tak ada lelakinya. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia, menjadi dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak dengan persetubuhan Isa dijadikan oleh Allah begitu. Ini adalah dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang luar biasa, yang kita tak mahu fikir. Allah Ta'ala Maha berkuasa.
Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makalah kamu berdua menikmati di mana saja dan bila masa sahaja kamu kehendaki. Masa mana sila. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampir pokok ini. Pokok ini jangan dekat. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Pokok ni tak boleh. Allah Ta'ala nak uji Adam dan Hawa. Pokok ni tak boleh. Ulama khilaf pula pokok apa lah ni, duk balah. Banyak riwayat Israiliyat, riwayat orang-orang Yahudi dalam kitab-kitab mereka yang mempengaruhi pemikiran para sahabat, ulama sahabat dan tabi'in yang mendengar daripada ahli kitab. Tak ada hadis, tak ada ayat Quran yang sharih menyatakan pokok apa. Iblis letak nama syajaratul khuld wa mulkil la yabla dalam surah yang lain. Pokok yang mengekalkan kamu. Kalau mu makan pokok ni, buah dia tak mati sampai bila-bila. Iblis kata, oh khasiat dia hebat. Kita dengar khasiat Tok Ali dah akan nak naik semangat dah. Ni lebih lagi, kalau makan buah ni tak mati sampai bila-bila. Sebab nama Tok Ali, Sayyidina Ali pun tak tahu. Tak ada pasal kena Sayyidina Ali. Ni Iblis kata hun syajaratul khuld, pokok yang mengekalkan. Ulama-ulama khilaf antara Ibn Abbas dan lain-lain lagi. Ada kata pokok anggur, ada kata pokok kurma, ada kata pokok tin, ada kata pokok zaitun, ada kata pokok gandum. Itu kata-kata ulama. Imam Fakhrul Razi mengatakan, serah pada Allah Ta'ala pokok apa-apa, kepada Tuhan lah, itu bukan kerjaan kita. Tak dosa, tak tahu pun. Kalau salah pun tak berdosa, tekalah pokok apa-apa pun. Ini tak berkait dengan hukum syarak. Ini sangkaan semata-mata. Riwayat ahli kitab. Tak tahu riwayat ini betul ataupun tidak, kerana zaman ahli kitab ini terlalu panjang masa. Zaman Nabi Musa, panjang masanya, tidak ada sanad yang boleh dipercayai. Maka macam-macam letak nama pokok ini. Kalau makan pokok ni, kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala menguji. Fa'azallahum asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Tiba-tiba syaitan dapat menggelincirkan keduanya. Syaitan dapat menggoda Adam dan Hawa. Dapat menggoda Adam dan Hawa. Dapat ditipunya. Allah Ta'ala sudah peringat. Ini iblis, ini syaitan ni musuh, jaga baik, penipu besar. Tuhan peringat dah. Tapi Adam dapat digodanya. Sehingga tertipu Adam dengan Hawa. Mengambil pokok ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan memakan buah pokok itu. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu kami keluarkan keduanya daripada mereka berada dalamnya. Ulama khilaf pula lama mana Adam duduk dalam syurga. Khilaf lama mana, tak tahu kerja lah. Itu rahmat Allah Ta'ala. Ada kata sekadar waktu asar je sampai garik. Ada kata sekadar 1 saat saja. Duduk dalam syurga sekejap. Sekejap mengikut perhitungan hari-hari kiamat, bukan hari dunia. Satu harinya ratusan tahun, 1000 tahun. Mengikut perhitungannya, ada ulama menganggurkan qadar lama mana Adam. Itu khilaf pula. Quran tak sebut lama mana. Nabi disebut dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis. Nabi Musa alaihi salam minta nak jumpa Nabi Adam. Nabi Musa ni jenis orang bekeng. Dan ni orang yang suka tanya. Malam Isra' Mi'raj pun dia tanya Nabi, terima berapa? Nabi kata 50 sembahyang. Naik minta kurang lagi. Kurang-kurang berapa? 45. Tak boleh naik, minta kurang lagi. Sehingga tinggal 5 waktu. Ini Nabi Musa, kerja dia begitu. Disebut dalam kitab hadis, Nabi Musa minta nak jumpa Nabi Adam.
Dan Allah Ta'ala ketemukan Nabi Musa dengan Adam dalam mimpi. Nabi Musa tanya Adam. Musa kata, dengan sebab amulah kami duduk atas dunia hari ni. Mungkin makan pergi buah kayu tu apa. Nabi Musa kata, dengan sebab mu dengan mak kita ni pergi makan buah kayu dalam syurga menyebabkan kami duduk atas dunia. Susah ni. Adam kata, mu Musa bin Imran, kalimullah, mu ni Musa bin Imran, Allah Ta'ala berkata-kata dengan mu jadi Rasul. Musa kata, ya. Mu tahu tak ini perkara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala? Nabi Adam jawab, Allah Ta'ala telah menentukan mengikut jadual yang Allah Ta'ala atur. Bukan ini kerja aku, ini kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat begitu, ni bukan aku. Disebut fa'adallahuma syaitanu anha. Syaitan telah menggelincirkan keduanya. Adam melakukan tidak dengan keazaman. Cara yang diatur oleh Allah Ta'ala untuk mengajar manusia membuat salah. Diterbiah dengan membuat salah. Adam tidak dididik terus dalam syurga, hidup selama-lama dalam syurga. Tidak. Tugas Adam bukan dalam syurga. Tugas Adam di atas muka bumi. Syurga tempat sementara waktu sahaja sekarang. Selepas mati barulah selama-lamanya. Mungkin kena turun ke bumi. Tapi Allah Ta'ala atur belum turun ke bumi ni, biar reti dulu. Reti dan faham dikecek, ditipu oleh iblis. Kena iblis ni musuh. Tak kena tipu sekali, tak sedar. Yang kena tipu sekali. Adam dilatih, ditipu oleh iblis. Sebaik saja Adam memakan buah kayu syurga itu, tercabut segala pakaiannya. Habis pakaian syurga, tak ada. Tak ada pakaian, telanjang mengair. Keduanya terasa malu, ambil daun syurga, tutup. Tuhan beri ada rasa malu. Rasa malu manusia ni bukan macam binatang. Sejak Adam. Tutup dekat kemaluan tu. Tutup. Orang ada malunya orang binatang lah tu. Orang binatang. Orang tapi perangai binatang. Ini fitrah manusia, ada rasa malu. Tutup kemaluannya. Allah Ta'ala berfirman dengan firman yang keras. Waqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Turun kamu semua. Adam, Hawa dan Iblis. Dalam Israiliyat mengatakan iblis berjaya menipu masuk dalam syurga melalui ular. Ini cerita Israiliyat. Masuk dalam mulut ular masuk dalam syurga, malaikat dah sedar. Kali itu cerita Israiliyat. Hakikatnya semua kita tak tahu. Dalam Qasasul Anbiya banyak cerita macam ni. Ular bawa itu dalam Israiliyat. Cerita orang-orang Yahudi. Yahudi juga ahli kitab. Dia hantar ke bumi. Ulama-ulama pula khilaf. Jatuh kat mana di bumi itu pula? Ada kata jatuh di India. Ada kata jatuh di India. Ada kata jatuh dekat Safa dan Marwah. Ada saintis mengatakan jatuh di hulu Sungai Nil. Saintis zaman moden ini ada mengatakan jatuh di hulu Sungai Nil. Saintis pun percaya juga ni. Di kalangan saintis, setelah dia mengambil DNA daripada berbagai-bagai bangsa dalam dunia ni, dia ambil DNA ni, dia buat kajian, berjumpa dengan seorang manusia di Madagaskar, satu suku kaum. DNA dia paling banyak. Dia punya komponen-komponen dia dicari dekat mana? Cari dekat hulu Sungai Nil. Ada satu kumpulan orang asli yang dianggap bijak pada orang asli lain. Dengan alapan, kelengkapan dia, bahasa-bahasa dia, huruf lebih banyak. Maka saintis ni mengandalkan Nabi Adam turun di hulu Sungai Nil. Itu khilaf. Tak sabalah lah. Ada kata duk Nabi Adam turun di India. Orang India suka sangatlah Nabi Adam turun tempat dia. Ada pula ni buat cerita pula. Masa Nabi Adam turun di India tu, ni Nabi Adam bagi janggut, dia kata. Tu cerita ngaruk pula tu.
Bagi janggut beri ke orang India, beri ke orang Arab, beri ke orang tu, tinggal sikit janggut. Tinggal sikit. Barulah boleh orang Melayu sikit dia janggut. Melayu minta dengan India. Minta dengan India tak beri. Yang sigung kena atas hidung, kepek hidung sahabat dia ni. Tu semua cerita reka mereka tu, cerita tambahan. Tu cerita. Jadi banyak cerita tambahan ini. Adam dihantar ke bumi dengan iblis sekali. Ba'dukum li ba'din adu, setengah kamu dengan lain bermusuh. Ada manusia yang ikut iblis, ada manusia yang tak ikut iblis, berlawan. Iblis mencari pada tentera dia jin dan manusia yang ikut dia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan kamu duduk di bumi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bergembiralah, nikmatilah di bumi itu sehingga masa ajal kamu, masa mati dan masa berlakunya hari kiamat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimah daripada Tuhannya untuk bertaubat. Apakah kalimah yang diberi pada Adam alaihi salam? Apa kalimah itu? Disebut dalam suratul A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Adam dan Hawa. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak kasihani pada kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Doa ni molek kita baca lepas sembahyang. Ini doa dalam Quran. Tak ada carilah hak lain-lain yang dikarang panjang-panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang paling baik yang Tuhan ajar pada Adam alaihi salam dan Hawa. Doa ni baca lepas sembahyang, molek ni. Ini kalimah Adam telah menerima beberapa kalimah dari Tuhannya. Fataba alaih, lalu dia bertaubat di atas apa yang Tuhan ajar, di atas kesalahan yang dibuat itu. Innahu huwat tawwabur rahim, dia Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Iblis tak bertaubat. Iblis terus dengan sombong, dengan takabur, dia tak bertaubat. Iblis ni kalau ada orang hak jenis degil, tak ambuh taubat, buat dosa macam iblis juga. Tu orang tu ikut iblis. Jadi kita kena ikut Adam dan Hawa yang menyesal di atas perbuatannya, yang bertaubat. Qulna ihbitu minha jami'a, kami berfirman turun kamu semua dari syurga ini, keluar kamu semua, wahai Adam, Hawa dan iblis, turun kamu semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka apabila datang kepada kamu daripadaku petunjuk ialah rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, kitab-kitab yang diwahyukan kepada rasul-rasul itu huda, yang berakhir dengan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'a hudaya, maka sesiapa yang mengikut petunjuk aku dan rasul aku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Kalau ikut petunjuk Islam ni tidak bersedih. Allah Ta'ala jadikan mereka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat kalau ikut rasul dan kitab yang dibawa oleh rasul. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kufur, yang menentang, yang engkar, wa kadzdzabu biayatina, yang membohongi ayat-ayat kami, ayat-ayat yang dibaca, yang dilihat rasul-rasul yang dilantik, mereka kufur dan mereka bohongi. Ulaika ashabun nar, mereka itulah ahli-ahli neraka.
hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lama. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.